Hai, jadi kita berjumpa lagi setelah kita dah menghasilkan penuras air. Okey, ini penuras air yang Cikgu Nur dah hasilkan. Okey, sama macam yang adik-adik buat juga. Okey, sama juga yang macam adik-adik buat. Okey, jadi penuras air ni gunanya untuk apa? Ini adalah sebagai analogi. Okey, ini sebagai analogi di mana dia berupaya untuk menuras air ataupun menapis kotoran-kotoran yang kasar. Contohlah misal kata adik-adik pergi mandi sungai. Mandi sungai ke, mandi laut ke, kan, mandi kat pantai. Okey, kemudian bawa bekal kan? Bawa bekal. Kita bawa bekal, lepas tu kita makan bekal dia. Lepas tu sampah bekal tu, tulang-tulang ayam ke, kulit udang ke, sayur-sayur yang adik-adik tak suka makan tu, yang adik-adik ketepikan tu, buang. Kita buang dalam sungai. Kita buang dalam sungai. Jadi sungai itu akan tercemar. Air dia akan jadi tercemar. Bila dah terlampau ramai orang yang buang sampah dalam sungai, dekat laut, dekat pantai, dekat mana-mana, dekat longkang ke kat mana-mana, lama-lama kualiti air tu dia jadi tak baik. Dia akan bercampur, dia jadi berminyak, dia jadi kotor, dia jadi macam ni lah. Ni bukan air Milo ya adik-adik. Ni air yang Cikgu Nur ambil dekat parit depan rumah Cikgu Nur. Cikgu Nur duduk area kampung sikit. Okey, jadi ada parit. Jadi Cikgu Nur cedok air parit. Ni. Okey, ni ada anak katak dalam ni. Tu lah. Okey, jadi air tu dia jadi kotor kan. Okey, jadi penuras air ni dia berfungsi untuk menapis kotoran-kotoran yang kasar. Contoh macam ni, ada pasir, ada tanah, ada sampah. Jadi bila kita tuang dalam penuras air, dia akan tapislah sampah-sampah yang ada. Okey, contoh. Okey, ni air ni nampak tak? Air ni warna apa? Warna coklat pekat kan? Okey, Cikgu tuang. Okey, adik-adik tengok. Ada beza tak? Tadi air ni air warna ni. Tapi bila kita dah tapis, kita dah turas, dia jadi bersih sikit. Tapi bersih tak, bukan maksudnya kita boleh terus minum atau boleh terus guna. Kita kena rawat air ni pula. Okey, macam mana nak rawat air ni? Ni adalah tugas daripada syarikat bekalan air. Okey, kita cuma buat analogi sahaja. Okey, nampak? Ada beza tak? Ada beza kan? Okey, cikgu tuang semua. Jadi, sampah-sampah yang ada dalam air ni, dia akan tertapislah. Dia akan tertapis. Okey? Beza. Ada beza tak? Ada beza. Okey. Itu hasil daripada projek stream. Okey, projek stream yang Cikgu Nur dah minta adik-adik buat. Okey. Cikgu Nur, kalau misal kata Cikgu Nur bersemuka dengan adik-adik, kita boleh buat beberapa tapisan. Okey, jadi sebenarnya semakin kecil medium tapisan yang kita gunakan ni, dia akan jadi semakin bersih air ni. Sebab apa? Kotoran-kotoran ni dia akan tersekat dekat batu besar, batu kecil. Lepas tu dia akan tersekat dekat arang, dekat pasir dan akhir sekali dekat kapas. Okey, ni kalau misal kata kita tapis, misal kata kita menghasilkan ini lebih banyak, kemudian kita menggunakan pasir yang lebih halus, air ni tak mustahil air ni dia akan jadi lebih putih, lebih bersih. Okey, itu ialah analogi bagi sistem penapisan air yang dilaksanakan oleh syarikat bekalan air. Okey, faham tak adik-adik? Jadi sebab itu sebelum ni Cikgu Nur minta adik-adik buat apa? Poster pencemaran udara, pencemaran air. Contoh macam pencemaran udara. Okey, kilang-kilang, asap kereta, asap kilang, asap pembakaran. Okey, tu dia akan naik ke udara. Bila naik ke udara, kemudian hujan turun. Okey, jadi habuk-habuk ataupun
kita kata bahan kimia yang ada dalam asap tu dia akan meresap kat dalam air. Jadi sebab itulah air yang kita tadah, air hujan yang kita tadah tu kita tak boleh terus minum. Kita kena masak, kita kena rawat dulu. Sebab itu tak boleh minum air paip. Tak boleh minum air paip. Sebab air paip tu dia terus datang dari loji. Kita tak boleh terus minum. Kita kena masak. Okey, kita kena masak dulu. Kita kena rebus dulu air tu. Baru boleh minum. Tapi zaman sekarang kebanyakan orang dah jarang masak air. Sebab apa? Sebab kita ada penapis air. Okey, penapis air yang ada kat rumah. Contoh, ada mesin air kan. Kat rumah, kita ambil cawan, kita tadah je, air pun keluar. Sebab dalam mesin penapis air tu, ada lebih kurang macam ni lah. Dalam mesin penapis air tu, dia ada lapisan-lapisan ni. Tapi tidaklah pakai batu-batu ni. Dia ada batu khas yang memang dibuat untuk menapis air supaya air jadi lebih bersih. Okey, jadi kegunaan air banyak. Okey, kegunaan air sangat banyak. Kita tak boleh hidup tanpa air. Betul? Kita kena minum sebab dalam badan kita pun lebih banyak kandungan air berbanding kandungan-kandungan yang lain-lain. Okey, sebab itu air ni sangat penting. Sebab itu kita kena menghargai air. Okey, cuba sebut untuk Kak Cikgu. Apa kegunaan air? Satu, untuk kita minum. Okey, untuk kita minum. Zaman-zaman sekarang, zaman-zaman COVID banyak ni, kena banyak minum air. Kena banyak minum air. Okey, lagi. Selain daripada untuk minum, untuk kita bersihkan diri, untuk kita mandi, untuk kita cuci muka, berus gigi, basuh baju biar baju jadi bersih. Okey, lagi? Apa lagi? Untuk kita cuci makanan. Boleh tak kita pergi pasar, kita nampak buah apple, kita beli apple kan? Kita ambil, makan terus. Tak boleh. Kita tak tahu kan dekat luar tu apple tu dia datang macam mana, dia naik lori, dekat atas lori dia bercampur-campur dengan bahan lain. Jadi kita tak tahu dia bersih ataupun tidak. Sebab itu kena cuci. Kita cuci guna apa? Guna air. Sangat penting. Air ni sangat penting. Sedangkan dekat dunia ni pun 70% daripada muka bumi ni pun dia terdiri daripada air. Air apa? Air laut, air sungai, air terjun. Okey. Jadi, sebab itulah kenapa kita mengadakan kempen menghargai air. Macam Cikgu Nur, di kawasan rumah Cikgu Nur, air susah sikit. Air susah, tekanan air sangat rendah. Okey, jadi memang susah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, kalau nak mandi ke, nak basuh baju, kena tadah air dulu lama-lama sampai penuh. Okey, jadi sebab itu Cikgu Nur nak ajar adik-adik supaya lebih menghargai air. Jangan membazir air. Kalau kita cuci tangan, boleh buka air besar-besar tak? Dekat sekolah Cikgu Nur selalu pesan, buka air kecil-kecil, gunakan sehemah yang mungkin. Okey, kita gunakan sehemah yang mungkin. Kalau minum air, contoh, kita nak minum air sikit je. Janganlah ambil banyak-banyak. Kita ambil sikit dulu. Ambil sikit, kita minum, habiskan. Kalau tak cukup, kita tambah lagi sikit. Jangan penuh-penuh bekas satu bekas ni. Lepas tu tak habis buang. Tak nak macam tu. Kita kena lebih menghargai air. Kalau mandi pun sama. Jangan nak mandi lama-lama. Tenung aja air tu. Dia tadah je air tu sampai melimpah-limpah. Tak boleh. Itu namanya kita tak menggunakan secara berhemah. Okey. Jadi, kita ada next tugasan. Okey. Minggu ni kita belajar pasal air je. Okey. Tugasan seterusnya adalah hari tu kita dah buat poster pencemaran. Okey, pencemaran. Macam-macam. Okey, kilang, daripada rumah sendiri. Okey. Jadi, next tugasan ialah poster save water. Okey, macam hari tu kita buat poster pencemaran air, pencemaran, macam-macam pencemaran udara, air. Okey. Jadi, lepas ini cikgu nak adik-adik buat poster save water. Contoh macam ni. Ni bukan Cikgu Nur buat lah. Okey, Cikgu Nur cari dalam internet untuk Cikgu Nur bagi contoh pada adik-adik.
Okey, boleh buat macam ni, nampak ni. Bumi. Ini analogi. Kita kata bayangan. Okey, analogi. Okey, boleh juga buat poster macam ni. Buat poster yang simple-simple sahaja. Okey, guna saiz A4 sahaja. Kalau tak ada kertas putih, boleh pakai kertas warna-warna. Tak ada masalah. Okey. Jadi, itu untuk tugasan hari ini. Okey, jadi ada 2 tugasan lah. Satu tugasan penuras air. Satu lagi ialah poster selamatkan air. Bukan selamatkan air, hargai air. Okey, hargai air. Okey, jadi nanti Cikgu Nur akan share beberapa contoh poster dalam grup WhatsApp Tabika. Okey, jadi selamat belajar untuk anak-anak, selamat bereksperimen dan selamat menghargai air untuk semua supaya bumi kita lebih sihat, bumi kita lebih permai, orang kata bumi kita lebih bersih. Okey, jadi kita akan berjumpa untuk tugasan yang seterusnya.